Assalamualaikum, bersama saya Fikri Ibrahim dan saya Najwa Akila dalam program Undang-Undang dan Hak Anda. Jawapannya di mana, Fikri? Di sini. Terima kasih kepada penonton di rumah yang setia menanti program Undang-Undang dan Hak Anda. Ya. Minggu ini sebelum mula, Kila cabut dulu. Oh, saya kena cabut pula? Awak cabut. Oh, okey. Awak dah cabut belum? Saya dah. Okay. Saya nombor 2. Oh ya? Sekejap ya, saya buka. Saya nombor 4. Dapat cepatlah. Cepat lagi. Aduh, saya cepat lagi lah nampaknya. Tapi kena memberi pula lepas itu. Ya, apa sebenarnya kita cabut-cabut ni bukan nombor ekor ya? Ya, Ini betul. adalah giliran kutu. Kena dengan tajuk kita minggu ini, Larangan Kutu. Kutu ni dia ada banyak jenis. Ya. Ada ibu kutu, bapak kutu, kutu mayam. Kutu mayam? Oh, tu putu mayam. Itu putu mayam. Putu mayam itu makanan ya? Ya, selalu kita dah biasa dah. Dari kecil kita tengok budaya kita dekat dengan kutu ni. Tapi sejauh mana sah di sisi undang-undang kita tidak tahu. Betul. Saya tak pernah main kutu. Awak tak pernah? Awak pasti? Pernah. Awak ada kutu tak dulu? 100% tidak pernah. Okey. Jadi untuk menerangkan secara lebih terperinci tentang undang-undang kutu ini, kita bersama siapa? Yang pertama kita ada SAC Tuan Muhammad Yusof bin Jan Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pemalsuan, Pelaburan Bersindiket, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Segak Tuan Terima kasih Tuan kerana sudi hadir. Terima kasih. Dan yang kedua kita ada Tuan Devanasan Ganesan, iaitu Peguam Bila dan Peguam Cara. Apa khabar Tuan? Sihat. Sihat ya? Fikri? Ya. Sama. Baik, kita bercakap tentang larangan kutu minggu ini. Jadi saya tertanya-tanya, adakah bermain kutu ini salah di sisi undang-undang? Mungkin Tuan Yusof boleh jawab? Dia ada undang-undang yang di mana undang-undang tersebut di bawah SSM, di mana Akta Larangan Kutu 1971, pindaan tahun 2011, di mana akta tersebut dengan jelas menyebut bahawa memain kutu atau menganjurkan kutu ini ada satu kesalahan di bawah undang-undang tersebut. Bagaimana pula dengan orang yang mengutip dan menyimpan? Macam saya contohnya, saya dan Fikri bermain. Tapi saya tak main. Saya sekadar bendahari ya. Ya ke? Bendahari. Okey. Jadi kiranya kami ni orang yang mengutip menyimpan duit itu. Jadi macam mana tu? Tak kisah kalau dia bendahari ke mana, hanya sahaja peserta ke apa, kalau dia menganjurkan skim wang kutu sebegini, ia adalah satu kesalahan. Dan seperti mana Tuan cakap tadi, ianya menjadi satu kesalahan dan boleh mendapatkan hukuman penjara selama tidak melebihi 10 tahun ataupun hukuman denda tidak melebihi RM500,000 atau kedua-duanya. Tapi saya tertanya-tanya, adakah akta-akta ini tertakluk di bawah kuasa selia polis ataupun bank negara? Sebagaimana saya jelaskan tadi, Akta Larangan Wang Kutu ini di bawah SSM. Jadi pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang akan menguatkuasa. Hanya SSM? Yes. Baiklah. Jadi jikalau permainan kutu ini berlaku, aduan itu boleh katakanlah, okey, saya adalah ibu kutu dan kemudian saya melarikan diri mengambil duit ini. Jadi ke mana orang-orang yang sudah memberi duit kepada saya ni, ke manakah aduan yang boleh dibuat? Sebagaimana kita tahu Seksyen 3 menyebut bahawa kesalahan tersebut, siapa saja menganjur atau sesiapa saja terlibat dalam apa-apa cara sekalipun dalam permainan kutu ini adalah melakukan satu kesalahan. Dan hukumannya telah ditelahkan oleh peguam tadi, sangat tinggilah, iaitu denda tidak melebihi RM500,000 dan boleh juga dikenakan penjara selama 10 tahun. Biasanya laporan akan dibuat kepada pihak polis dan pihak polis akan merujuk laporan tersebut kepada pihak SSM untuk diambil tindakan. Saya ada satu soalan. Saya nak Tuan jawab dulu. Okey, bila kita nak buat tajuk minggu ni larangan kutu, kita ada siarkan di sosial media kita. Ada kita mendapat komen yang berkata bahawa seolah mereka tak tahu tentang hal ini kerana tak diwar-warkan oleh pihak kuasa dengan secara terperinci. Macam mana tu? Bila macam Puan cakapkan tadi, kalau kita lihat untuk wang simpanan, kalau suatu institusi kewangan untuk mereka menyimpan satu duit masyarakat umum, mereka memerlukan lesen.
lesen daripada mengikut Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, mereka bukan senang nak dapatkan lesen itu. Tapi institusi kewangan ini dipantau oleh bank negara. Dia dipantau dan memberi jaminan bahawa duit simpanan kita selamat. Terjamin. Ya. Minta maaf saya nak mencelah. Bila jadi sesuatu isu, pastinya kita akan mencari pihak berkuasa, khususnya polis. Tetapi macam mana pandangan Tuan bila orang menyalahkan polis seolah-olah tak mewar-warkan benda ni? Benda ni penting kepada masyarakat. Okeylah, saya ingin menambah sikit tadi. Bila you bercakap pasal kutu ni tadi, kita kena faham di faktor sejarah negara kita. Kita banyak asalnya migran daripada India, dan kutu ni asalnya dengan namanya memang kebanyakan dibawa asalnya daripada India, dan dia telah dijalankan dalam masyarakat kita ni sejak lama dulu sebenarnya. Orang Melayu pun ada main kutu, orang India ada, malah masyarakat Cina pun ada dengan cara-cara yang agak berbeza. Sistem masing-masing. Cuma saya setuju sangatlah dengan adanya rancangan sebegini. Kita bagi knowledge, kita bagi pengetahuan kepada masyarakat bahawa permainan kutu ni adalah merupakan satu kesalahan. Cuma kadang mungkin masyarakat ni dah jadi biasa dengan kita punya norma biasanya main kutu apa semua. Dia tak tahu bahawa adanya undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di bawah SSM ni, di mana permainan kutu tersebut memang menjadi satu kesalahan. Dan boleh diambil tindakan. Yes. Tuan, agak menarik tadi ya. Agak menarik, tapi kita ada tindakan lain sebenarnya nak ambil. Kita ada bertindak untuk menyediakan satu video berkaitan tajuk kita minggu ini. Akila, di mana video ini kita tanya pada masyarakat di luar sana tentang pandangan mereka tentang larangan kutu. Ya, saksikan. Weh, siapa nak join kutu? Daripada office sebelah dah ada dah. 5 orang, so nak cari lagi 5 orang. Cepat-cepat, siapa nak? Berapa kena bayar sebulan? 100. 100. Jadi seorang akan dapat berapa sebulan? Nanti akan dapat 1000. Start ni? Bulan depan dah start. Kira nak join? Ish, tak nak lah, takut je. Macam salah je nak simpan duit orang. Je. Selamat. Selamat. Tak apalah. Kita nak. Saya pun nak join. Kutu sudah menjadi sebahagian daripada budaya masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu. Permainan ini sudah mula dimainkan daripada zaman nenek moyang kita lagi. Yalah, siapa yang tak nak main kutu? Tengok, hasilnya mudah, cepat dan banyak. Tengok, ada yang sampai melabur RM100. Malah, ada yang melabur sampai beribu-ribu ringgit. Tetapi persoalannya sekarang, adakah permainan kutu ini dibenarkan di sisi undang-undang? Adakah ini satu kesalahan? Jikalau ya, berapakah denda yang akan dikenakan kepada mereka bermain kutu? Dan apakah peruntukan bagi mereka yang mengambil dan menyimpan duit orang? Bagi pendapat saya rasa kutu tu bagus. Kutu ni pada saya benda tu lebih kurang macam kita menabung tapi kita menggunakan pihak yang satu lagi. Mostly biasa orang yang perlukan duit dengan cepat ke macam tu. Kebanyakan orang sekarang memang kalau orang yang main kutu memang berkaitan dengan duit. Sebabnya duit tu kita boleh buat banyak benda. Risiko dia ada sebab kita bagi duit kita dekat orang lain untuk pegang setiap bulan. Depends on dengan siapa kita main kutu tu. Kalau dengan orang kenalan kita, benda tu memang boleh sebab kita kenal orang tu. Tak, susah. Dia mungkin dia boleh putar balik cerita duit tu hilang kat mana-mana ke, bukan dihilangkan ke ataupun time kita bagi ke kan. Macam itulah. Kalau kita main kutu barang, benda tu tak digalakkan sangatlah. Itu pun boleh juga. Tapi tak ramai orang pakai kutu barang ni. Mostly semua pakai kutu duit. Lebihan kutu dia, contoh macam kita dah target bulan 12 kita nak guna duit. Tapi kita tahu kita susah untuk nak menabung. So dengan kutu ni, kita memang tahu kita punya tanggungjawab untuk nak bayar sampai bulan yang kita dapat tu. And sampai habislah kita punya pusingan duit tu. Kelebihan, dia senang dapat duit setiap bulan. Bukan setiap bulan lah, macam satu bulan yang dia memang nak pakai duit tu. So bila dia main kutu, pada bulan yang dia nak tu dia boleh dapat duit. Segedebuk macam tu. Ya, berdasarkan video tadi, saya Mukmin daripada Persatuan Kutu-Kutu Malaysia dan Kutu Rayau Kuala Lumpur. Saya nak tanya Cik Devanesan, macam mana saya nak sahkan organisasi kutu saya? Okey.
nama akta dia Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971. So pada tahun 1971 ia memang sudah diterjemahkan tidak boleh mendaftar sebuah syarikat bagi untuk membuat kegiatan wang kutu sebegini. Ini sebabnya kalau kita lihat akta kewangan 2013, sebuah institusi kewangan untuk menyimpan wang simpanan masyarakat umum memerlukan lesen dan bukan senang untuk mendapat lesen tersebut. Betul. Sebuah institusi kewangan dipantau oleh bank negara dan memberi jaminan bahawa wang simpanan kita selamat. Jadi secara kesimpulannya Ibu Kutu memang tak dapat memberi jaminan Tidak boleh langsung memberi dalam jaminan menghang sebegitu. duit masyarakat. Ibu Kutu, Bapak Kutu memang tak boleh lah. Okey. Jadi Tuan Sob, kalau dah memang tak sah, macam mana kita nak menyekat daripada etika ketuan ni berterusan? Kau ketua dia. Saya suka bahasa awak. Iyalah. Jelas sebenarnya undang-undang tidak membenarkan. Siapa saja yang menganjur ataupun terlibat secara apa saja pelibatan sekalipun memang melakukan satu kesalahan. Dan benda yang sebagaimana kita tahu tadi hukumannya agak berat. Jadi bagaimana kita nak menyekat? Sebenarnya macam saya kata tadi, kita kena faham dari segi rootnya ataupun sejarahnya. Kutu ni memang dimainkan di dalam masyarakat Melayu, masyarakat India dan begitu juga masyarakat Cina sejak turun-temurun. Cumanya kenapa undang-undang menyekat? Kerana di manakah jaminannya tersebut? Sebab tiada jaminan dan sekiranya pencarum ahli-ahli main kutu tersebut tidak membayar, jadi apa tindakan yang boleh diambil? Sedangkan undang-undang melarang perkara tersebut. Jadi mungkin ada laporan-laporan yang dibuat kepada pihak berkuasa yang mana kita akan rujuk kepada SSM untuk ambil tindakan pada mereka yang melakukan kesalahan tersebut. Ada dua kesalahan. Satu kesalahan menjalankan kutu, satu lagi mungkin dia melarikan diri dengan wang kutu tersebut. Undang-undang ni sebenarnya untuk safeguard ataupun menjamin wang masyarakat kita supaya tidak dilaburkan tanpa sebarang jaminan sebagaimana yang pihak peguam bagi tahu tadi itu. Sebab itulah mana-mana orang untuk mengumpul sebarang dana mesti ada satu peraturan yang diluluskan oleh bank negara. Iaitu satu lesennya, Fikri. Jadi itu sangat jelas daripada Tuan Yusof kita. Sekarang saya nak tanya kepada Tuan Devanason, bagaimana pula dengan sistem permainan kutu? Masyarakat Malaysia ini terdiri daripada berbilang kaum. Seperti mana yang Tuan Yusof dah bicarakan sebentar tadi, ada pelbagai sistem yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat. Seperti masyarakat Melayu, kita main antara keluarga kita. Masyarakat Cina mungkin dia main dengan ahli-ahli perniagaannya. Masyarakat India macam bagaimana pula? Dan masyarakat India kebanyakannya bermain antara dia warga nak cakap macam mana, dasar kemasyarakatan juga antara rakan kawannya dengan rakan sekerja dan seterusnya. Tapi selalunya dia ada giliran untuk siapa mendapat sumbangan bulanan mereka balik. Tapi ada juga yang jenis bidding ataupun tawaran yang mereka akan buat di mana mereka akan minta harga paling rendah untuk dia dapat giliran paling cepat. Ya, so kalau itu tak, bukan maksud saya main, tak. Pandai tu. Kan? Itu dalam sistem sebegini, tapi kalau kita lihat macam tadi, tidak digalakkanlah untuk mana-mana budaya ataupun masyarakat jenis. Apa jua sistem dia sebenarnya kutu ni boleh mendatangkan keburukan, kerugian kepada kita dan pihak yang lain. Ya, sebab tiada jaminan yang kekal. Setuju. Kila ada apa? Kila nak tunjuk kat penonton di rumah? Ya, kita ada soalan daripada warga net kita di rumah. Jadi mari kita tanya. Mari kita baca soalan yang pertama. Soalan dari email, kita baca soalan pertama. Rahimi daripada Selama Perak. Jika salah seorang pemain di dalam kumpulan tersebut yang melarikan diri, adakah penganjur atau ibu kutu itu yang akan dipersalahkan? Saya, yalah, soalan tersebut jadi macam inilah. Biasanya penganjur tersebut dia bertanggungjawab lah. Kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu, biasanya kalau kutu dia main sebulan 100, 10 orang 1000. Jadi ketua ni apa tanggungjawab dia adalah untuk collect, untuk mengutip 100 satu orang untuk diberi pada siapa yang mendapat giliran. Dalam masyarakat Cina, mungkin pemain kutu tersebut dia ada satu tekong dia. Tekong dia adalah
mengutip segala-galanya, kata main 20 orang, dia akan kutip 20 orang punya pencaruman untuk dibayarkan. Sekiranya salah satu orang daripada pemain tersebut melarikan diri, jadi ketua atau tekong ni adalah bertanggungjawab. Walau bagaimanapun, tak ada satu jaminan sebenarnya. Tak ada hitam putih, because dia ni satu perkara yang dilarang dan dia tidak didaftarkan. Oleh itu, pada mereka yang mengalami kerugian, dia tidak ada jaminan untuk mendapatkan wang tersebut. Ini yang isu yang timbul, yang mana kadang-kadang ada orang buat laporan polis. Tapi akhirnya mestilah tak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil pun. Susah. Dah benda dah tak ada perjanjian, tak ada hitam putih. Dan ganti rugi tu tak dapat dikembalikan kepada orang. Itulah asas permainan kutu ni adalah kita kena faham. Asasnya adalah based on trust. Ataupun diasaskan kepada kepercayaan. Jadi pemain kutu ni tidak main dengan orang-orang tidak dikenal, nombor satu. Biasanya dalam golongan saudara mara ataupun rakan setempat yang mana kita kenal. Kalau tidak, memang dia tidak boleh main kutu tersebut. Because apa jaminan yang dia ada. Betul. Ini yang penting. Kepercayaan kepada Tuhan boleh, kepercayaan pada kutu jangan. Manusia. Okey, sekarang soalan yang kedua. Bagaimana pula dengan kutipan kutu bagi mendapatkan barangan berjenama? Contohnya kutipan kutu untuk beg tangan berjenama seperti mana yang Tuan Vanessa dah terangkan tadi. Mungkin Tuan Vanessa nak memperincikan dengan lebih lanjut. Saya rasa boleh jadi dua kesalahan sebenarnya. Yang pertama, bila ibu kutu ni dia mengatakan harga satu beg tangan ini seberapa, contoh RM5,000. Tapi kutip ataupun contohlah. Tapi bagaimana jika nilainya berbeza dengan sumbangan yang dikumpul? Apa jadi? Siapa jadi yang mendapat duit? Pusingan pertama misalnya kata nilai beg tu RM5,000, pusingan kedua nilai dia RM4,500. Berlaku ketidakadilan di situ kan? Ketidakadilan situ. Bagaimana pihak polis nanti kena mula siasatan pula penipuan. Secempat 20. Itu yang pertama. Itu pertama. Kedua, ibu kutu melarikan diri. Kadang-kadang yang ni popular di antara rakan sekerja di jabatan awam. Tiba-tiba ibu kutu ataupun salah seorang peserta tukar bahagian, tukar jabatan, tidak bayar, tidak sambung. Itu akan jadi satu bukan saja kesalahan, tapi menyebabkan suasana pekerjaan affected. Bagaimana pula dengan kutu online? Tuan Nusuk pernah dengar kutu ada online? Ada webinar sekarang ni. Ya, kita pun kita ada memantau perkara-perkara ni. Jadi macam soalan tadi daripada orang yang bertanya tadi, sebenarnya akta ni jelas ya. You ada kutu, you ambil dengan you terima wang bulanan. Jenama ke online ke, undang-undang tu jelas. Setiap permainan kutu adalah melakukan satu kesalahan. Jadi masyarakat kena tahu. Tak kira lah dia asasnya apa ni, beli jenama beg ke, beli barang berharga ke, masyarakat kena tahu benda ni salah dan tidak boleh diamalkan sebab tiada jaminan. Jadi sesiapa saja yang terlibat boleh diambil tindakan. Jadi asas tu kena tahu. Itu yang penting. Mungkin ada satu kaedah lain yang boleh Tuan Devanison terangkan. Sebelum ni orang guna kutu untuk mendapatkan wang yang cepat. Mungkin ada kaedah lain yang boleh diguna pakai kepada masyarakat di luar sana untuk kumpulkan duit sebab dia orang tahu dia orang tak didisiplinkan diri untuk menabung. Macam mana tu? Ya, itu sekarang ni disiplin untuk menabung. Sekarang ni ada banyak simpanan tetap di perbankan, di institusi kewangan yang mereka mendapat bunga walaupun kecil tapi masih boleh menyimpan. Dan simpanan itu untuk untuk beberapa bulan atau beberapa tahun tidak boleh menyentuh duit tersebut. Itu satu cara. Lagi satu cara, jika memerlukan wang atau pinjaman wang serta-merta, sekarang saya lihat alung. Tak perlu tanya. Institusi kewangan yang sedia ada pun sekarang, macam kita ada, bukan saja institusi kewangan, kerajaan pun memberi banyak sumbangan pertolongan kepada SME dan juga tekun dan sebagainya yang menolong dalam masa ni. Jadi mungkin nasihat akhir kepada masyarakat di luar sana tentang larangan kutu daripada Cik Devanison? Jangan main kutu, senang je. Jangan main. Pendek sangat tu, saya ada masa banyak lagi ni. Macam selagi boleh elak, kita elakkan ya. Betul. Tuan, panjangkan sikit. Yang jelasnya di segi undang-undang, kutu ni merupakan satu kesalahan. Dan sebagaimana kita cakap tadi, hukumannya sangat-sangat berat ya. RM500,000 boleh didenda hingga RM500,000 dan juga boleh kena penjara sampai 10 tahun. Lebih rumah tu.
Jadi kalau kita tengok memang berlaku banyak kesalahan di bawah sana tapi kurangnya orang buat report kerana dia tahu kalau dia buat report dia boleh ambil tindakan di bawah Akta Larangan Kutu 1971. Walau bagaimanapun mana-mana laporan dibuat katalah contoh ibu kutu lagi polis juga akan boleh menyiasat mungkin dia bawa pecah amanah sebab dia telah diamanahkan. Contoh ibu kutu ni dan beri amanah untuk nak sampaikan duit collection tersebut kepada satu ahli yang sepatutnya mendapat giliran tersebut, dia melarikan diri sebagainya, kita boleh siasat juga di bawah seksyen pecah amanah jenayah. Itu dari sudut apa tindakan polis lah. Selain pada PSSM juga boleh mengambil tindakan. Boleh ambil tindakan. Ya. Sebenarnya undang-undang ini untuk mempertahankan hak kita. Betul. Ya, Tapi ramai yang tidak tahu dan tidak terima kasih saya ucapkan kepada Encik Devanissen, Tuan Yusof, juga Tuan Yusof. sudi bersama kami. Info yang sangat bermanfaat kepada saya dan saya percaya kepada masyarakat di luar sana. Ya, Akila. Ya, sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Najwa Akila. Saya Fikri Ibrahim. Assalamualaikum.